pengeluaran khas KWSP adalah pilihan terakhir. Sebelum itu, jika channel ini bermanfaat untuk Anda semua, jangan lupa tekan butang subscribe. Kebiasaannya, peraturan biasa yang perlu dipatuhi oleh setiap pekerja adalah tidak menyentuh dana persaraan mereka, tidak kira apa juga yang berlaku. Namun begitu, bukan semua orang memiliki kemampuan keuangan untuk bertahan dengan kejutan ekonomi yang diakibatkan oleh peristiwa besar seperti pandemi COVID-19 dan langkah sekatan pergerakan untuk membendungnya. Ekonomi Malaysia terjejas teruk akibat daripada penularan pandemik dengan kadar pengangguran naik mendadak kepada 5.3% pada Mei 2020. Bagaimanapun, impak ekonomi mula berkurang pada suku keempat 2021 akibat kadar pengangguran susut kepada 4.3% pada suku terendah sejak pandemik itu melanda negara. Harap tenaga kerja meningkat kembali di tengah-tengah pemulihan ekonomi. Ringgit juga turut terkena tempias dan terjejas teruk akibat daripada pandemik. Penurunan nilai mata wang menjejaskan kuasa beli rakyat Malaysia apabila lebih banyak uang kertas tempatan diperlukan untuk ditukarkan kepada dolar AS. Ini bermakna taraf hidup rakyat Malaysia akan menurun disebabkan kuasa beli rendah. Bagi sesetengah orang, pelan persaraan kekal menjadi satu impian. Kita tidak boleh melabur pada masa depan sekiranya keadaan keuangan pada masa sekarang kurang baik. Sebagai contoh, 48% daripada 6.1 juta ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP di bawah usia 55 mempunyai simpanan kurang daripada RM10.000 dalam dana persaraan mereka. Dalam usaha terbaru untuk membantu mereka yang memerlukan, kerajaan membenarkan sekali lagi pengeluaran KWSP sebanyak RM10.000. Adakah ini langkah yang wajar? Sebelum pengeluaran terbaru ini, kerajaan membenarkan penyimpan KWSP untuk mengeluarkan sehingga RM71.000 daripada dana persaraan mereka. Menerusi 3 program pengeluaran KWSP yang secara konfliknya berjumlah RM101 bilion seperti yang diketengahkan oleh KWSP. Ini menyebabkan sejumlah 6.1 juta ahli kini memiliki simpanan kurang daripada RM10.000 dalam dana persaraan mereka. Dana persaraan itu menekankan bahwa setakat Oktober 2021, seramai 36 juta pencarum memiliki kurang daripada RM1.000 dalam akaun mereka. Dalam kumpulan ini, 2 juta ahli bumi putra memiliki simpanan kurang daripada RM1.000. CGS CIMB Research berkata, walau pengeluaran RM10.000 kali ini akan memberikan kesan jangka pendek yang positif, ia juga berpotensi memburukkan lagi krisis persaraan yang sekarang ini diibaratkan seperti bom jangka. Dan 3 pengeluaran sebelum ini menyebabkan usaha mencapai matlamat simpanan aset terencat ke belakang selama lebih dari 10 tahun. Sejak pandemik bermula, simpanan median bagi ahli berusia 54 tahun merosot kepada RM37.000 setakat Desember 2021 berbanding RM41.000 sebelum COVID-19, jauh daripada simpanan asas yang disyorkan oleh KWSP, yaitu sebanyak RM240.000 jika seorang itu mahu menghabiskan purata RM1.000 sebulan untuk selama 20 tahun selepas bersara. Malah, keperluan penjimatan asas adalah berdasarkan garisan pendapatan isi rumah terendah yaitu RM930 setiap bulan. Anggaran yang agak sederhana, kata firma pembroken itu dalam satu nota penyelidikan. Hanya 27% daripada ahli aktif KWSP mampu memenuhi keperluan penjimatan asas berbanding 36% sebelum pandemik. Justru
Dalam persekitaran pemilihan ekonomi ketika ini, pengeluaran KWSP sepatutnya digunakan dalam situasi kecemasan dan hanya sebagai pilihan terakhir. Institusi Demokrasi dan Al-Hilwal Ekonomi IDES percaya bahwa keputusan untuk membenarkan pengeluaran KWSP tidak berdasarkan pada logik ekonomi yang kukuh, tetapi sebagai tindakan balas yang menurut kepada agenda politik. Badan pemikir menjelaskan langkah jangka pendek berkenaan akan memberikan kesan buruk dan jangka panjang serta menggesa pemimpin politik untuk mempertimbangkan kesan negatif seperti dasar yang diperlukan bagi pesara dan generasi akan datang. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Tengku Datuk Sri Zafrul Aziz berkata, KWSP perlu melupuskan beberapa pelaburannya di luar negara, termasuk menangguhkan pelaburan domestik dalam jangka pendek dan sederhana jika satu lagi pengeluaran 10.000 dibenarkan. Profesor Media Ekonomi Fakulti Perniagaan Universiti Kuala Lumpur Unikal Aimizul Haimi Abdullah Rashid menyamakan penjadwalan aset luar negara KWSP sebagai memusnahkan sumber pendapatan penting karena KWSP mengumumkan bahwa 37% daripada pendapatan pelaburannya daripada 2021 datang dari luar negara karena hasil dalam pasaran domestik kurang menggalakkan. Oleh itu, jika KWSP terpaksa menjual lebih banyak portfolionya di luar negara, ini akan menjelaskan sumbernya kepada pendapatan KWSP dalam jangka panjang. Ekonomi global dan iklim keuangan pula masih belum pulih sepenuhnya daripada pandemik COVID-19, katanya. Kepada bernama, Aimi juga menjelaskan konflik Rusia-Ukraine terus menyebabkan harga komoditi seperti minyak mentah melonjak sehingga mencetuskan inflasi yang tinggi, yang mana kadar inflasi Amerika Serikat (AS) sebanyak 7.9% pada Februari 2022 adalah yang tertinggi dalam 4 dekade. Jadi dengan tekanan inflasi yang agak tinggi, mana-mana pengurusi seperti KWSP perlu bekerja keras yang bukan saja perlu melabur secara strategik untuk mendapatkan peluang yang lebih baik, tetapi melindungi simpanan pencarum, katanya. Menaikkan gaji minimum, memastikan terdapat pekerja yang mencukupi di pasaran, dan menangani kenaikan harga barang keperluan akan menjadi kaidah yang lebih baik bagi melindungi tenaga kerja. Kerajaan baru saja mengumumkan dasar gaji minimum RM1.500 yang sangat dinanti-nantikan yang akan dilaksanakan pada 1 Mei. Aimi berkata, jaringan keselamatan sosial yang baru diperlukan memandangkan Malaysia semakin pantas menjadi negara semakin menua, walaupun mengikut piawaian global menurut unjuran Bank Dunia. Statistik suram walaupun sebelum kelulusan pengeluaran sekali sebanyak RM10.000 diberikan. Sebanyak 6.7 juta pencarum mempunyai kurang daripada RM10.000 dalam akaun KWSP masing-masing. Selain itu, fakta yang sangat menakutkan didedahkan bahwa daripada 6.7 juta itu, kira-kira 60% hampir tidak mempunyai apa-apa uang dalam akaun mereka, katanya. Beliau juga menegaskan bahwa kelulusan terkini pengeluaran RM10.000 sekali saja akan mengurangkan lagi tabungan KWSP dan memberi kesan kepada portfolio pelaburan dana persaraan. Ini memerlukan tindakan yang seimbang, tetapi situasi yang membimbangkan ialah krisis besar dalam pasaran pada beberapa tahun akan datang, katanya. Beliau menambah bahwa realiti adalah lebih sukar karena peningkatan kos sara hidup di Malaysia lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan. Sudah tentu hampir mustahil untuk bergantung kepada baki minimum selepas pengeluaran KWSP, dan pada perspektif saya, kebanyakan rakyat Malaysia tidak lagi boleh bergantung pada KWSP untuk persaraan mereka, katanya. Menurut data Bank Dunia, Malaysia menjadi masyarakat yang semakin menua pada tahun 2020 dengan kira-kira 7% daripada populasi umur 65 tahun ke atas. Berdasarkan unjuran terkini, Malaysia akan menjadi masyarakat menua menjelang 2045
44 dengan lebih 14% penduduknya berumur 65 tahun ke atas. Pengarah ekonomi dan perniagaan IDES, Juwita Muhammad, menegaskan bahwa adalah penting populasi persaraan Malaysia yang semakin bertambah mempunyai sandaran yang mencukupi apabila mereka bersara. Dengan ekonomi yang semakin pulih dan pasaran pekerja semakin kukuh tanpa sekatan, IDES percaya bahwa pengeluaran KWSP harus digunakan sebagai pilihan terakhir dan dalam situasi kecemasan saja, katanya, sambil menambah pendapatan pelbagai dana sedia ada yang boleh digunakan di peringkat persekutuan dan juga negeri, seperti dana zakat dan tabung bantuan bencana negara. Sekian perkongsian untuk kali ini. Jika channel ini bermanfaat untuk Anda semua, jangan lupa tekan butang subscribe. Salam dan jumpa lagi.